Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam kelas sains tahun 6. Jadi untuk tajuk hari ini kita akan tengok tajuk mikroorganisma. Dalam kelas yang lepas kita dah tengok maksud mikroorganisma dan juga jenis-jenis serta contoh mikroorganisma. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan proses hidup mikroorganisma. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini ialah pada akhir sesi PDPR ini murid-murid akan dapat menyenaraikan proses hidup mikroorganisma. Mula-mula kita akan menyatakan jenis mikroorganisma. Cuba ulang kaji sikit dan kamu akan menyenaraikan proses hidup mikroorganisma. Ada berapa proses hidup mikroorganisma? Jom kita tengok. Kita ulang kaji dulu tajuk sebelum ni, iaitu jenis mikroorganisma. Mikroorganisma ada 5. Kita ada fungi ataupun fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus. Fungi ni ialah mikroorganisma yang paling besar. Contohnya yang kita boleh tengok ialah kulit. Kita boleh nampak pakai mata kita nampak dah. Oh, ini mikroorganisma. Cumanya kalau kita nak tengok detail dia punya bentuk tu perlu gunakan kanta pembesar ataupun mikroskop. Protozoa ialah mikroorganisma yang hidup dalam air, longkang ke air kolam ke. Contohnya kita ada paramecium, ameba dengan euglena. Kemudian kita ada alga. Alga ni mikroorganisma yang hidup dalam air, tapi selalunya dia hidup dalam air laut. Dia bersifat tumbuhan. Jadi alga ni ialah mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh alga ialah phytoplankton. Kita ingat balik. Kemudian kita ada bakteria. Bakteria contohnya E. coli dan juga virus. Virus senang nak ingat. Contohnya virus influenza, virus HIV dan virus coronavirus, iaitu virus yang ada sekarang ni, iaitu COVID-19. Jadi ini ialah jenis mikroorganisma. Sebab kita tak boleh tengok mikroorganisma ni guna mata kasar, sebab mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Benda hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Kita kena guna bantuan alat. Jadinya kita nak tahulah mikroorganisma ni sebenarnya macam mana dia jalankan proses hidup. Sebab kita tahu dia benda hidup. Adakah dia sama macam kita makan, minum? Jadi itu yang kita nak tengok hari ini. Betul ke mikroorganisma ni benda hidup yang macam kita, manusia, haiwan dan tumbuhan? Kalau kita fikirkan, kalau mikroorganisma tu sama macam kita, makan, minum, berlari, melahirkan anak, bergerak, dia sama ke macam kita manusia ni, berjalan pakai kaki? Mikroorganisma ni walaupun dia benda hidup, tapi dia unik. Proses hidupnya tak sama dengan kita. Dia ada cara dia sendiri. Mari kita tengok video ringkas ni tentang mikroorganisma. Ini ada video ringkas lah mikroorganisma yang dirakam bawah mikroskop. Ini yang pertama. Ini ialah paramecium. Paramecium, tengok bentuk dia macam tapak kaki. Tengok dia gerak. Ini dia punya sel-sel. Tu dia bergerak lah tu. Tengok contoh yang kedua. Ni laju sikit. Ni paramecium. Yang ni, ini apa? Cikgu rasa ni euglena. Lepas tu ni ada satu lagi yang macam cacing ni. Ini pun mikroorganisma. Yang kecil-kecil jalan-jalan laju-laju ni pun ialah mikroorganisma. Ni ada 2 ekor. 2 ekor. Kita tengok yang seterusnya. Ini apa ni? Ini ialah ameba. Dia tak ada bentuk tetap. Kalau paramecium tadi kita tengok dia macam tapak kaki kan, macam selipar kan, tapi yang ni dia tak. Macam air je. Ini hidupan yang
hidup dalam air. Okey, ini mikroorganisma. Jadi kita akan kaji dia macam mana proses hidup dia. Okey, mikroorganisma ni proses hidup dia. Kalau manusia, kita bernafas, makan, minum, memerlukan air, bergerak, membiak dan membesar. Jadi mikroorganisma ni proses hidup dia bernafas, sama juga macam benda hidup lain. Mikroorganisma ni bernafas, bertumbuh dan juga bergerak. Jadi kita nak tengok macam mana nak buktikan yang mikroorganisma tu bernafas, bertumbuh dan bergerak. Okey, tengok ni, ini ialah duh roti. Bila kita buat roti, dia akan kembang. Kenapa roti ni kembang? Duh ni kembang. Okey, sebabnya bila kita buat roti, kita buat yeast. Yeast ialah fungi. Jadi bila dia dah dapat dia punya protein dia, dia akan berjalankan proses hidup dan dia akan bernafas. Sebab itulah duh tu kembang. Dia bukan selamanya kembang. Bila kita pijit dia kan ke kempis balik kan, sebabnya udara tu dah terkeluar. Dia kembang sebab dia bernafas, dia membebaskan gas. Jadi gas tu menggerakkanlah duh roti tu. Okey, ini menunjukkan mikroorganisma bernafas. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Mikroorganisma bertumbuh. Okey, ini ialah contoh kulat pada roti. Bila dah makin banyak hari, penuh permukaan roti ni dengan kulat. Maksudnya kalau dulu mula-mula sikit kat sini je, makin lama makin banyak sebab dia bertumbuh. Okey, kita tengok proses hidup yang ketiga, mikroorganisma bergerak. Okey, ini bukti mikroorganisma bergerak. Yang ni kita kena tengok bawah mikroskop. Macam tadi, tengok kemai laju lagi dia gerak kan. Ini ialah mikroorganisma bergerak. Ni lain, ni lain, ni lain, ni lain. Okey, jadi rumusannya, mikroorganisma bergerak, bernafas dan juga bertumbuh. Dia menjalankan proses hidup macam benda hidup yang lain dengan cara dia sendiri. Jadi tugasan kamu hari ni, okey, cikgu nak kamu buka buku teks tahun 6 sains muka surat 26. Okey, ini buku teks kamu. Tajuknya hidup mikrob. Okey. Penyataan dia, masalah dia, bolehkah mikroorganisma bernafas? Okey, cikgu nak kamu baca dan fahamkan uji kaji ni, dan kamu perlu lakukan uji kaji ni di rumah. Okey, dia senang je. Ambil botol plastik, botol mineral tu, botol yang kecil tu pun tak apa. Letak air, okey, air suam. Lepas tu masukkan yeast 3 sudu kecil. Masukkan yeast. Yeast Mauripan. Ni contoh yeast kering. Okey, masukkan 3 sudu kecil yeast kering ni. Kemudian goncang sikit. Lepas tu ambil belon, tutup mencung botol tu dan biarkan. Tengok apa yang berlaku. Kemudian kamu ukur, ambil benang, ukur diameter belon tu setiap 5 minit. Okey. 5 minit sekali ambil benang, ukur. Lepas tu ambil benang tu ukur dekat pembaris berapa cm. Okey. Cikgu nak kamu ukur 5, 10 dan 15. Okey. Buat laporan uji kaji dalam buku panjang, buku sains. Ini ialah contoh format untuk laporan. Mesti tajuk, yang ni tajuk hidup mikrob. Okey, tujuan untuk menyiasat ni awak salin je ni, untuk membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Letak kat sini. Okey, penyataan masalah yang ni. Bolehkah mikroorganisma bernafas? Okey, lepas tu langkah, alat bahan salin je. Langkah-langkah pun salin sahaja. Pemerhatian, okey, 5 minit berapa diameter belon? 10, 15 dan 20. Isikan. Okey. Nanti dah siap. Semasa kamu menjalankan aktiviti ni, ambil gambar dan hantar dalam grup Telegram bersama dengan gambar laporan uji kaji. Okey.
cikgu bagi masa 3 hari. Maksudnya menjelang kelas sains yang akan datang, kamu mesti dah hantar tugasan yang hari ni. Okey. Setakat tu je untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya.